Baik, bagi kebanyakan kita menikmati pandangan persekitaran hijau dari tingkap atau balkoni mungkin akan jadi sebahagian daripada normal baharu akibat dari pandemik COVID-19 di Malaysia ini. Dan ini sedikit sebanyak dapat memberikan kita ketenangan ataupun bagi setengah orang mampu mengurangkan tekanan mental dan juga meningkatkan daya tumpuan atau memberi idea kepada seseorang. Tapi realitinya tidak semua masyarakat bernasib baik mempunyai rumah ataupun kediaman yang luas untuk dinikmati. Contohnya mereka yang tinggal di kawasan perumahan kos rendah seperti di projek perumahan rakyat PPR. Dan untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini bersama di talian menerusi Skype ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Shurin Faris Abdul Syukur. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Seni Bina Landscape UPM. Prof, adakah seni reka bentuk terutamanya PPR ini di negara kita ini baik untuk keharmonian hidup dari segi keluasan reka bentuknya? Okey. Kalau kita bercakap mengenai projek perumahan rakyat atau PPR semasa idea pertama untuk membuat PPR ini adalah bagus saya kira lebih kurang dah hampir 20 tahun okey. Jadi bila selepas hampir 2 dekad saya rasa sudah sampai masanya untuk kerajaan menilai semula macam mana reka bentuk sebuah rumah untuk penghuni di PPR sebab saya sentiasa percaya setiap negara maju tu kayu ukur untuk satu negara maju ialah bagaimana negara tu melayan penduduk dia yang mempunyai berpendapatan rendah Jadi bila kita mempunyai rumah seperti di PPR, saya rasa buat masa sekarang kita perlu buat satu perubahan untuk jika kerajaan akan membuat satu perumahan kos rendah yang baru Prof, perubahan ataupun penambahbaikan yang bagaimana yang kita ingin lihat dari sudut seni reka bentuk PPR ini? Adakah dari segi reka bentuknya, susun aturnya ataupun mungkin desain dia ataupun mungkin pertambahan kawasan hijau lebih banyak? Sebab saya merupakan seorang arkitek lanskap Jadi kebanyakannya tumpuan adalah lebih kepada pandangan hijau. Jadi salah satu kebaikan adalah apabila kita melihat pandangan hijau daripada walaupun kita tak dapat menikmati pergi turun bawah bermain di padang dan sebagainya, tapi kita boleh melihat dari rumah sendiri itu sudah dapat memberikan keadaan positif untuk penduduk di PPR. Tapi apa yang kita ada sekarang ni daripada kajian yang saya jalankan, saya mendapati semua rumah di kawasan projek perumahan rakyat ataupun kos rendah tidak mempunyai sebarang balkoni. Pertama, mereka tidak mempunyai balkoni. Kedua, kawasan hijau terpaksa dikorbankan. Ada setengah tempat terpaksa dikorbankan untuk parking ataupun tempat meletak kenderaan yang terlalu banyak kereta sekarang ni. Jadi saya nak kongsi di sini apa yang saya dapat daripada kajian saya. Saya dapati kajian perlu diadakan berapa orang isi rumah yang sebenarnya. Jadi kerajaan perlu tahu berapa ramai anak rata-rata penduduk di PPR. Sebab daripada yang saya lihat ada PPR ada rumah yang didiami hingga 18 orang. Bayangkan bagaimana keadaannya. Jadi rata-rata mereka mengatakan perlu keluasan yang lebih besar. Keluasan yang ada sekarang lebih kurang 650 hingga 700 kaki persegi ataupun 130 kaki persegi untuk setiap penghuni sudah tidak boleh dipakai lagi Jadi keluasan tu penting Dan juga bahan binaan yang dibina, rata-rata mereka mengatakan bahan binaan yang digunakan amat teruk Jadi tahap level yang digunakan tu agak teruk. Jadi itu perlu dilihat semula Walaupun ia merupakan kawasan perumahan kos rendah, kita perlu beli
beri lebih tumpuan lah ya. Yang kedua adalah kita perlu mengambil kira aktiviti setiap penghuni di PPR. Kita kena tahu anak-anak nak buat homework, ya, ibu nak memasak, mungkin yang suka berkebun dan sebagainya. Jadi kita perlukan satu ruang, contohnya sebuah balcony yang kita panggil multi-purpose, ya, yang boleh kita buat berbagai aktiviti. Itu adalah pentinglah, ya. Ya. Prof, saya apabila bercakap mengenai perumahan kos rendah ini, saya pernah ke Singapura dan menyaksikan bagaimana projek perumahan mereka, HDB mereka, dan dapat rasakan perbezaan antara HDB mereka dengan PPR di sini. Tapi di masa sama juga, selain daripada reka bentuk, kita ingin di masa hadapan melihat ke hadapan, apakah kriteria ataupun contoh rumah yang ideal, yang sesuai, bukan sekadar duduk saja tapi untuk kita hidup di rumah itu dengan sempurna, ataupun rumah yang orang kata apa, future proof. Okey. Apa yang boleh kita cuba, ya, daripada banyak penulisan yang diadakan dan juga dari pemerhatian saya, apa yang saya lihat di luar negara, mereka mengadakan satu perumahan campuran ataupun mixed housing, ya. Kita mungkin kerajaan boleh cuba bagaimana mixed housing boleh membentuk satu kawasan perumahan yang lebih baik, ya. Jadi bukan hanya mengasingkan mereka yang di 40 dan sebagainya satu tempat. Jadi kebanyakan jenis perumahan ni banyak diaplikasikan di luar negara, ya. Salah satu contoh yang saya lihat adalah di Brazil. Dia dipanggil The Copan, ya. Jadi macam mana dia mixkan berbagai background, saiz rumah yang pelbagai dan sebagainya. Jadi mungkin kerajaan boleh mengamalkan pendekatan ini, ya. Prof, kita ada masa lebih kurang seminit saja lagi. Prof, apa yang Prof sebutkan kriteria ataupun sendiri kebentuk Prof sebutkan itu tadi, adakah ia kalau dilakukan akan memberikan kos tambahan kepada developer? Dan adakah caranya untuk kita mewujudkan desain ataupun reka bentuk yang ideal, tetapi dalam masa sama kos itu tidak bertambah secara mendadak? Bagi saya, sejak kita masuk abad ke-21 ni, berbagai jenis kaedah construction yang telah banyak diperkenalkan. Yang paling penting pada pendapat saya adalah apabila semasa proses pembinaan, ya, pihak berkuasa perlu memantau lebih baiklah, ya, bagaimana bahan yang disediakan, bagaimana hasil kerja mutu dan sebagainya. Bagi saya pemantauan, ya, pihak berkuasa perlu lebih memantau bahan-bahan yang digunakan dan sebagainya. Kos, bagi saya kos boleh pada masa sekarang sudah boleh di pelbagai bahan yang boleh digunakan tanpa melibatkan kos tinggi. Itu yang saya percayalah. Terima kasih Profesor Madya Dr. Shurin Faris Abdul Syukur, Pensyarakanan Jabatan Seni Bina Landscape UPM, cakap mengenai seni reka bentuk di kawasan perumahan rakyat kos rendah yang mungkin sikit sebanyak boleh memberikan kesan kepada mental dan juga rohani kita. Terima kasih Prof di atas perkongsian tersebut. Okey, terima kasih.